Fatihah wa walidina wa walidikum wa ala muslimina wa sallallahu alaihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبي وإلى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita teruskan baca kitab Al-Mazi juzuk yang kedua, bahagian solat. Kita lihat berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita teruslah masuk hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 ini masuk surat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bab ke-24. Bab ma ja'a fil jami'i bainas salatain. Bab yang telah datang ia pada menyatakan mengumpulkan antara dua sembahyang fardu. Mengumpulkan dua sembahyang fardu. An Ibn Abbas qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina az-zuhri wal 'ashri wa baina al-maghrib wal 'isya'i bil madinati min ghairi khawfi wala matarin. Daripada Ibn Abbas katanya telah mengumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya' di Madinah daripada ketiadaan takut dan tiada hujan. Dia nak bawa hadis berkaitan dengan mengumpulkan sembahyang dua sembahyang fardu dalam satu waktu ataupun yang kita maklum sembahyang jamaah. Tapi kita tengok dia punya perbahasan dia lah, hadis dia. Seterusnya an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man jama'a bainas salataini min ghairi al-uzri faqad ata baban min abwabil kabair. Daripada Ibn Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa menghimpunkan antara dua sembahyang daripada ketiadaan uzur, maka sesungguhnya datang ia akan satu pintu daripada beberapa pintu dosa besar. Sembahyang dia saja himpunkan sembahyang dalam satu waktu antara zuhur dengan asar contohnya tanpa uzur, maka dia sesungguhnya telah datang akan satu pintu daripada pintu dosa besar, dosa. Ketahuilah kiranya saudaraku bermula menghimpun dua sembahyang fardu itu bermasa-masa dua, harusnya kadang-kadang harus. Yang ini harus seseorang itu mengumpulkan antara sembahyang zuhur dan asar dalam satu waktu. Begitu juga boleh dikumpulkan sembahyang maghrib dan isyak dalam satu waktu. Sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Tirmizi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada memperbuat demikian itu. Katanya Ibn Abbas qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina az-zuhri wal 'ashri wa baina al-maghrib wal 'isya'i bil madinati min ghairi khawfin wala matarin. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas katanya telah mengumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara zuhur dan asar
dan antara Maghrib dan Isyak di negeri Madinah dengan ketiadaan kerana takut dan tiada kerana hujan. Kata Tirmizi lagi, faqila Ibn Abbas ma arada bizalika qala arada an la yahraju ummatahu. Maka ditanya orang bagi Ibn Abbas, apakah kehendak Nabi dengan demikian itu? Jawabnya, menghendaki ia bahawa tiada memberi masyaqqah umatnya. Masyaqqah ni maknanya tidak memberi kesulitan kepada umat. Kata Ibn Abbas, bermula hadis Ibn Abbas ini sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah. Telah diriwayatkan dia oleh Jabir bin Zaid, Sa'id bin Jubair dan Abdullah bin Syafiq al-Aqili, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Ibn Abbas kepada Nabi SAW lain daripada ini. Masalah mengumpulkan antara dua sembahyang yang berdosa. Nabi SAW pernah mengumpulkan sembahyang dan antara Zuhur dengan Asar dan antara Maghrib dengan Isyak di Madinah dengan ketiadaan kerana takut dan tiada kerana hujan. Sini dia kata Nabi jamak tu bukan kerana takut ataupun bukan kerana hujan. Jadi yang kita maklum sembahyang jamak ni musafir satu lah. Kalau hujan pun boleh. Contohnya kita sembahyang Maghrib dengan Isyak tu, kita datang masjid hujan, sembahyang Maghrib hujan, lepas tu antara Maghrib dengan Isyak hujan tak berhenti lah. Jadi kalau kita balik tu baju kita basah kena hujan. Jadi harus untuk kita jamak Maghrib dengan Isyak tu dengan syarat waktu hujan lah. Lepas kita semayang tu kita balik kan. Bila balik tak datang lah sebab kita dah jamak. Tapi khawatiri itu bila balik nanti nak datang dah susah kalau hujan. Kemudian kerana takut mungkin ada sesuatu yang peperangan ke ataupun ada bahaya kat luar kan. Selain daripada musafir, masalah mengumpul antara dua sembahyang berdosa. Yang mana pula kalau kita kumpulkan sembahyang tu sebab kita kumpulkan sembahyang tetapi berdosa. Yang saudaraku dikendaki oleh Tirmizi, satu hadis menunjukkan berdosa mengumpul dua waktu sembahyang dalam waktu dan satu waktu jikalau dengan tiada uzur. Katanya Ibn Abbas dari Nabi SAW, qala man jama'a baina salataini min ghairi al-uzri faqad ata baban min abwabil kaba'ir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW sabdanya, barang siapa mengumpulkan antara dua sembahyang daripada ketiadaan uzur, maka sesungguhnya dia telah datang ia akan satu pintu daripada beberapa pintu dosa besar kerana mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Sama ada sembahyang tu sembahyang jamak takhir, dia sudah sembahyang dalam, dia keluarkan waktu tu. Di mana dia tak sembahyang dalam waktu, dia sembahyang bawah waktu dosa. Waktu bila sembahyang Zuhur dibawa dalam waktu Asar, tak ada sebab. Kata Ibn Abbas, ada seorang daripada titian periwayat hadis ini dhaif pada sisi ahli hadis. Masalah waktu mengumpul dua sembahyang, kata Abu Isa, dan bermula amal atas hadis dalam masalah 120 dan 121 itu di sisi ahli ilmi bahawasanya tiada boleh jamak antara dua sembahyang melainkan di dalam musafir atau di Arafah. Dan telah mengatakan tiada mengapa oleh setengah daripada ahli ilmi daripada tabi'in dan jamak antara dua sembahyang bagi orang yang sakit. Dan dengan dia lah berkata Ahmad bin Ishaq. Ini bagi orang sakit. Ada pendapat mengatakan tak apa, tiada mengapa oleh setengah. Ada para ulama mengatakan tak apa, sembahyang bagi orang sakit. Dan dengan dia lah berkata Imam Ahmad dan Ishaq. Dan kata setengah ahli ilmi boleh menghimpunkan antara dua sembahyang kerana hujan. Dan dengan dia lah berkata Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Dan tiada memikir Syafi'i akan harus bagi orang yang sakit itu mengumpulkan antara dua sembahyang. Jadi orang yang sakit, sebab tu bila ditanya orang tanya Ustaz Zaidrus kan,
Dia kata kalau orang sakit ni, dia seboleh-bolehnya, kalau dia takut masalah, macam-macam masalahnya, dia sembahyang zuhur tu akhir dengan wuduk yang sama tu. Sembahyang sebab dia susah ambil wuduk orang sakit kan. Zuhur tu hujung, lepas tu asar tu awal. Itu sebab tu Imam Syafi'i kat sini, dan tiada memikir Syafi'i akan harus bagi orang sakit itu mengumpulkan antara dua sembahyang. Mana kalau ikut Syafi'i, orang yang sakit boleh ke tak boleh kumpul dua sembahyang. Imam Syafi'i dia kata, dan tiada memikir Syafi'i akan harus, tak fikir, dia tak fikir harus sakit ni. Lepas tu Ustaz Azhar dulu dia tanya, dia tak kata boleh, dia cuma kata buat hujung, lepas tu awal. Maka pada mazhab yang mengharuskan jamak bagi orang sakit itu ada beberapa kelakuan tersebut dalam kitab Al-Mazahib Al-Arba'ah, kitab mazhab yang 4. Dari satu daripadanya, jika orang sakit pengsan, maka kembali ingat ni sakit macam ni. Jika orang sakit pengsan, maka kembali ia ingat pada dalam waktu pertama harus dia mengumpulkan asal dan dalam zuhur kerana takut hilang akalnya pula. Macam tu kan. Maknanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang boleh ambil tu, dia pengsan, betul dia terjaga tu, waktu pertama zuhur tu dia sembahyang jamak dengan asal sekali. Sebab dia takut kan, bila dia pengsan kan, takut dah sudah mati kan. Jadi maknanya ada selain daripada musafir kan, kita praktiskan apa yang kita tahu tu sewaktu musafir lah. Cuma yang kalau kita baca dalam kitab Syarus Salikin, dia bawa pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ni biasa kita tak tahu kan, tapi dalam kitab Syarus Salikin tu, yang awal-awal kitab tu dia membahaskan tentang hikam. Jadi dia kata harus kalau musafir kita menjamakkan atau jamak dan qasar ni, harus sekiranya musafir kita tu dua marhalah harus. Tapi sekiranya musafir kita tu 3 marhalah, afdal kita jamak dan qasar, afdal. Tapi kalau dia kata kalau 2 marhalah harus, tetapi afdalnya tamam, harus tapi yang afdalnya tamam. Maknanya kalau setakat 2 marhalah harus, tak kisah, boleh. Maknanya kalau kita ni orang yang jenis pantang dapat offer kan, kita kira boleh kan. Tapi kalau kita orang yang memikirkan mana lebih afdal, kita akan bila perjalanan tu dalam 90 km, kita pun tamam lah kan, tak nak jamak qasar, tak nak. Tapi ialah kita kan orang dah hukum tu harus, bantai lah. Tapi kalau memikirkan afdal, tapi kalau 3 marhalah, bermakna kalau 1 marhalah ni, 2 marhalah di dalam kitab Manhaji, dia kata 81 km dalam kitab Manhaji. Jadi kalau macam kita yang kita maklumkan 90 km tu sebenarnya dah siap basi ya, dia punya lebih siap komplitnya 90. Tapi sebenarnya 81 kita dah boleh lah kalau kita nak jalan tu. Sebab ada disebut dalam kitab Fiqh Manhaji, Mustafa Bura dengan Mustafa Tahim diterjemahkan tu oleh Jabatan Mufti, dia sebut 81 km. Maknanya kalau kita nak pergi satu tempat tu, tapi kita pastikan kita nak pergi mana. Sebab kita nak
isteri, kita dah tahu. Kalau kita di merayau-rayau kita tak boleh. Mana tu? Dah merayau nak pergi cari orang hilang, tahu kan? Jadi kita tak ada tuju. Tapi kalau kita dah lagi Kuala Lumpur, kita pun tengok 82 km ni lagi ni. Kalau setengah orang tak berani tak berani. Sebab dia kata saya tahu saya 90 km. Tapi macam kita duduk belajar dalam, kita jumpa dalam kitab tu, tak ada lah kita takut. Dia kata 81, 82. Jadi kalau 3 marhalah, maknanya tambah lagi lebih kurang 40 km. Lebih kurang berapa? 100 20 ke 130 tu dah 3 marhalah. Yang tu afdal lah. Kalau kita senang orang dia tak nak, dia tetap tak nak lah. Tak nak saya nak berpenuh lah. Tapi sebenarnya segi afdal lebih utama jamak dan kasar. Jamak saja boleh, jamak dan kasar boleh. Itu nama dia solat musafir. Jadi selain daripada musafir, selain daripada musafir, kalau hujan, kalau ada kehuzuran yang lain, dan begitu juga dengan orang yang sakit. Orang yang sakit, cuma orang yang sakit ni ada yang pandangan tu boleh, ada yang kata bagi dia tak harus. Jadi dalam bab jamak ni pun, bila ada keuzuran, contoh macam bila tanya dengan ulama-ulama mutaakhirin ni, berkaitan dengan doktor, tu dia boleh jamak, dia tak boleh kasar. Dia jamak, dia tak boleh kasar. Itu atas sebab uzur tadi lah kan. Orang doktor tengah buat kerja pembedahan, dia tak tentu masa lah. Benda kes tu berat, daripada dia masuk daripada pukul 10 tu kadang pukul 4 petang pun keluar kan. Kadang dia masuk tu pukul 12 atau belajar pukul 6 baru habis operation. Jadi takkan dia tengah jantung tak boleh tinggal kan, tinggal kadang langsung berhenti. Jadi ulama kata boleh. Begitu juga dengan orang yang dia kerja, yang mana kerja dia ni tak boleh dia tinggal. Macam orang yang menjaga kemaslahatan rumah lah, contoh dia jaga apa dia kata, jaga kalau dia tinggal ni memang jadi terbakar tempat tu apa kan. Itu dalam masalah yang uzur. Tapi kita tak boleh lah nak permudah-mudahkan. Selagi kita boleh sempurna, cuma ada masa tu kadang-kadang kena kat kita, yang kita tu macam mana nak buat uzur ni. Masalah mengumpul antara dua sembahyang bagi orang sakit dan dalilnya, kata Imam Nawawi, dan setengah daripada ulama menangguhkan hadis dalam masalah 120. Hadis masalah 120 ni, kata Nabi SAW sembahyang maghrib, zuhur, asar, maghrib, isyak di negeri Madinah dengan ketiadaan kerana takut atau kerana ketiadaan hujan. Kita tengok daripada hadis ni, bukan sebab takut, bukan sebab hujan. Jadi apa kata Imam Nawawi daripada hadis yang masalah 120 tadi? Dan setengah daripada ulama menangguhkan hadis dalam masalah 120 antara lain mengumpul dua sembahyang dengan sebab sakit atau seumpamanya. Maknanya kalau sebab uzur kita faham, sebab musafir lagi kita faham. Itu yang memang kita selalu praktis. Sebab uzur pun jarang-jarang juga. Sebab hujan pun jarang-jarang kita tak pernah pun tak berani kan. Kita rasa macam takkan hujan. Saya pernah tanya kepada satu tuan guru, hujan ni maksud hujan macam mana yang boleh kita
jamak. Dia kata hujan yang bila kita keluar tu baju kita basah lagi. Bila kita keluar daripada masjid, baju kita tu basah. Tapi hadis tadi Nabi SAW sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak di negeri Madinah tanpa sebab takut ataupun sebab hujan. Jadi ulama kata dalil mengumpul sembahyang dengan sebab sakit atau seumpamanya daripada barang yang ada padanya, daripada segala uzur. Jadi di atas tajuk uzur. Uzur tu maknanya uzur macam mana? Uzur hujan sebab takut ni kerana ada uzur. Uzur ni maknanya dia umum. Sakit beruzur ataupun sebab-sebab yang lain yang bila kata sebab uzur, keuzuran. Macam doktor tu kan, doktor tak boleh nak tinggal, itu termasuk dalam bab uzur. Jadi umum dia punya tu. Bila uzur ni jadi luas lah. Uzur macam mana kan? Kalau sampai tahap dia kata uzur, dan inilah kaul Ahmad bin Hanbal dan Qadhi Husain daripada ashab kita, dan telah memilih akannya oleh Al-Qattani, Al-Mutawali dan Al-Rujani daripada ashab kita. Dan inilah yang mukhtar pada takwilnya bagi zahir hadis dan bagi perbuatan Ibn Abbas dan muafakat bagi Abi Hurairah, dan kerana bahawasanya masyaqqah padanya lebih daripada hujan. Hujan tu maknanya hujan ni masyaqqah lah juga. Tapi kalau zaman sekarang hujan pun kita boleh redah lagi kan, sebab kita ada kenderaan. Kalau mangsa banjir, mangsa banjir, tengok dia termasuk dalam bab uzur kan. Sebab bila kita uzur, dia sakit kan, orang tu kena. Saya pernah tanya lah tuan guru lah berkaitan dengan, sebab ada orang kata kenduri, dia sibuk dengan kenduri, dia tak semayang dulu, dia semayang jamak asal kan. Sebab mungkin dia dengar adalah orang kata tak apa uzur, kenduri tak apa, kira uzur tu sebab orang kita tinggal kan. Sebenarnya mungkinlah adalah tok guru yang kata kenduri ni sekiranya dia tu memang satu orang yang menjaga lauk contohnya, nasi tu kan, dia seorang jaga ni. Kalau dia tinggalkan, habis orang lain tak boleh makan sebab nasi tu jadi hangit contohnya kan. Kalau sebab macam tu, tapi kalau kata sebab kenduri hari ni, boleh kita tinggalkan sekejap kan. Panggillah Pak Sarawak ganti kan, kalau ada tetamu datang, cakap rumah ayam semayang sekejap kan. Tak ada lah kata uzur. Jadi sebab ada orang kata kenduri boleh. Kenduri macam mana? Apa yang uzur tu? Kata saya sebab saya seorang ni yang pakar masak ni. Kalau saya bagi orang lain, memang orang tetamu tak dapat makan, memang hangus contoh kan. Tapi itu pun kalau nak dipikir balik sekarang ni, tak mungkin kan? Jadi ada orang terlampau beringat. Dia kata kalau sakit ni lagi teruk masyarakat ni, kesusahan bagi orang yang sakit ni, dan dibandingkan dengan hujan. Hujan boleh jamak, orang sakit itu dia punya kata Imam Nawawi ya.
Dan telah berjalan satu jemaah daripada al-immah kepada harus jamak pada hadir ketiadaan musafir kerana hajat. Harus jamak pada hadir, pada bukan orang yang musafir, kerana hajat. Bagi mereka yang tiada mengambil akad dia menjadi adat, tapi bukan jadikan sebagai adat. Jadi macam adat, macam Syiah ni. Syiah senangnya dia maghrib isyak jamaah, dia jamaah dia, dia jadi adat. Dia kata kalau kerana hajat, itu yang bila ditanya macam mana doktor ni dalam permudahan ni kan. Jadi atas tajuk apa? Bukan hujat, bukan tajuk musuh, atas sebab uzur. Uzur apa? Sebab ni kan dia tinggalkan ni menyebabkan boleh mangsa yang dia bedah dia mati. Tapi bagi yang kerana hajat tadi, jangan dijadikan adat. Dan ialah perkataan Ibn Sirin dan ashab daripada ashab Malik, dan telah menghikayatkan dia oleh Al-Qattabi daripada Al-Kufal Al-Syashi Al-Kabir Al-Ashab Syafi'i daripada Al-Ishaq Al-Maluzi daripada satu jemaah daripada ashab Al-Hadith, dan telah dimiliki dia oleh Ibnu Al-Munzir dan menguatkan dia oleh Zahir berkata Ibn Abbas dalam hadis itu, katanya arada an la yakhraju ummatahu, artinya menghendaki Nabi bahawa tiada memberi masyaqqah umatnya, maka tiada diilatkannya dengan sakit dan lainnya. Wallahu a'lam. Tetapi Abu Isa Tirmizi berkata pada akhir kitab sahihnya begini, tiadalah dalam kitab aku ini hadis yang diijma'kan oleh umat Islam atas meninggalkan amal dengan dia melainkan hadis Ibn Abbas dalam masalah 120 itu, dan hadis membunuh orang yang meminum arak tiba-tiba telah dikeluarkan oleh Imam Nawawi agar beberapa orang mengamalkannya sebagai diterangkan dalam syarah Muslim. Maka menunjukkan Imam Nawawi ialah orang yang ulama besar yang luas tatapannya dan pengetahuannya dan amat tinggi martabat alimnya, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Kubra. Jadi hadis ni hadis mengumpulkan sembahyang, hadis mengumpulkan sembahyang. Kemudian dibawa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sembahyang zuhur dan asar itu maghrib dengan isyak di Madinah daripada ketiadaan takut dan ketiadaan hujan. Jadi daripada hadis ni, maka Imam Nawawi kata Nabi buat tadi kerana ada satu sebab, ada satu uzur. Jadi bila sebut uzur tadi, maka ulama kata termasuklah kalau sakit atau kalau berhajat. Tetapi kalau berhajat tu memang terpaksa, tetapi jangan dijadikan sebagai adat. Maknanya itu untuk pengetahuan, tetapi untuk kita beramal yang kita tahu sembahyang jamak ni dan qasar ni musafir, kemudian hujan, kemudian sebab takut, kemudian yang lain-lain tu atas sebab uzur. Jadi uzur ni, uzur macam mana? Itu tuan badan pula yang tahu. Tapi jangan kejap-kejap uzur, kejap-kejap uzur kan. Saya tak boleh, saya balik kan, baru saya sembahyang, orang niaga pasal malam contoh kan. Saya tak boleh, maghrib isyak ni saya kat rumah kan, baru saya sembahyang. Sebab habis niaga hari-hari. Tapi kalau orang musafir, dia tak apa, walaupun hari-hari, sebab dia, istilah dia musafir. Macam orang driver bas kan, hari-hari, dia tak apa, dia musafir.
dia musafir. Saya pernah tanya dia tu, hari-hari dia pulang balik, dia musafir. Dia atas nama musafir. Tapi kalau orang yang uzur ni, dia tak ada sebab. Cuma dia atas uzur ni jarang lah. Kalau musafir ni memang dia sebab dia musafir, hari-hari musafir. Benda tu tak terbatal. Sampai kiamat pun hukum tu masih lagi berjalan, walaupun RNR ada surau, walaupun tempat singgah masjid tepi jalan banyak. Setengah orang dia tak nak jamak dan kasar. Dia kata sekarang banyak kemudahan, boleh berhenti mana-mana masjid, boleh semayang. Apa nak jamak ni kan? Tak. Sampai kiamat hukum tu tetap boleh. Senang dalam kitab sebut apa? Orang yang tak mengambil hadiah daripada Allah Ta'ala ni seolah-olah dia sombong. Kan tu. Macam benda tu hadiah. Hadiah. Seorang tak nak, seolah-olah dia sombong, tak nak terima. Yang ambil hadiah tak nak. Kita rasa macam kita betul. Tapi kalau dia tak nak, dia nak buat, tak mau, buatlah. Cuma kalau orang yang berilmu, dia akan buat jamak dan kasar, sebab dia tahu ni hadiah ni. Dan dia tahu dalam kitab sebut afdal. Bila afdal ni lebih utama, dia ambil, dia buat jamak dan kasar tu. Kalau musafir kita melebihi daripada 3 marhalah, habis. Cumanya itulah cerita pengalaman kita sendiri. Selalu kita akan guna masa musafir. Bab yang ke-25, bab maja'a fi bid'il azan. Bab yang telah datang dia pada permulaan disyaratkan bab. Sejarah. Bila mula-mula diperintahkan untuk azan? Kita tengok hadis dia. Sebab kita ni selalu jadi tukang azan, tapi sejarah dia kita tahu. Yang kita tahu, Bilal itu adalah juru azan Nabi, Bilal bin Rabah. Sehingga kan asal siapa jadi juru azan, orang panggil Bilal. Itu yang kita tahu, Bilal tu sebenarnya Bilal bin Rabah. Tapi juru azan Nabi ni ada 2. Satu Abu Manzurah. Dua-dua Bilal ni suara dia sedap, suara dia tinggi, power lah suara. Begitu juga Abu Manzurah, suara. Jadi orang nak jadi juru azan ni, dia pentingkan suara. Dia mesti suara jadi bertarik kan, tarik jauh je. Sebab zaman tu tidak ada mikrofon, hanya guna suara yang original. Dia naik atas bukit sikit, atas menara sikit, tapi orang boleh dengar. Tapi kalau sekarang ni tak ada mic kan, jenuh bila-bila yang ketua nak diri kan, mau tercarut gigi palsu. Jadi kita tengok sejarah azan. An Abdullah bin Zaid qala lamma asbahna ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu birru'ya fa qala inna hadhihi la ru'ya haqqin faqum ma'a Bilal fa innahu anda wa amaddu sawtan minka fa alqi alayhi ma qila laka wal yunani bizalika qala falamma sami'a Umar bin Khattab bida'a Bilal bisalati kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajurru izarahu wa huwa yaqulu ya Rasulullah walladhi ba'asaka bil haqqi laqad ra'aitu misla alladhi qala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamdu fazalika athbatu.
Hadis hasan sahih daripada Abdullah bin Zaid, katanya, tak kala datang waktu subuh kami, datanglah kami akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku khabarkan dia dengan mimpi. Maka sabdanya, Abdullah bin Zaid ni masa tu waktu subuh, masuk subuh, dia pun pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Zaid ni telah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya ini mimpi sebenar. Mimpi tentang apa? Mimpi tentang dia diajar ataupun dia mendengar lafaz azan tu. Dalam mimpi tu dia diajar tentang lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia cerita kepada Nabi SAW, bahawa Nabi berkata bahawa ini mimpi benar. Maka berdiri engkau serta Bilal, maka bahawasanya ia lebih tinggi dan lebih lanjut suara daripada engkau. Mimpi Zaid mimpi Abdullah bin Zaid mimpi tentang lafaz-lafaz azan tu. Tetapi Nabi suruh Bilal bangun untuk ucapkan apa yang Abdullah bin Zaid mimpi. Sebab Bilal ni nak panggil wazan. Sebab sebelum tu Nabi SAW dengan sahabat telah bermesyuarat macam mana cara nak panggil orang datang sembahyang tu, Jumaat. Jadi ada macam-macam cadangan. Sebab tu mesyuarat ni salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita selalu panggil orang mesyuarat, niat kita sebab sunnah Nabi dapat pahala. Tak adalah orang nak buat asyik-asyik mesyuarat. Jadi semua faham bahawa mesyuarat itu adalah sunnah Nabi. Masing-masing pun ikut seronok nak datang mesyuarat. Tapi mesyuarat agung pun tak berani, takut kena lantik. Maka berdiri engkau serta Bilal, maka bahawasanya ia lebih tinggi dan lebih lanjut suara daripada engkau. Menunjukkan Bilal ni suara dia kena tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara dia ni lah. Jadi antara kelebihan juru azan Bilal ni, Nabi kata, kalau umat aku tahu nescaya mereka akan berebut untuk jadi Bilal yang kedua untuk duduk di barisan yang pertama. Kalau mereka tahu kelebihan tu, nescaya mereka akan berebut sehingga kan mencabut undi. Itu pun bukan gaduh ni. Sebab nak jadi Bilal, sebab nak duduk di saf yang pertama. Sebab kelebihan, ada kelebihan. Macam juru azan, siapa yang jadi Bilal selama 12 tahun, maka untuk dia ganjaran syurga. Tapi kalau inilah cerita kita ni, Allah Ta'ala uji kita dengan macam-macam hal, jadi kita tak dapat nak pegang jawatan tu. Maka bahawasanya dia lebih tinggi, dia lebih lanjut suara daripada engkau. Maka ajar olehmu atasnya para dikata orang bagi engkau, dan taklah bang dengan demikian katanya. Ajar Bilal. Maka tak kala didengar oleh Umar bin Al-Khattab akan bang Bilal dengan sembahyang, keluar ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Zaid ajarlah kepada Bilal. Jadi lafaz dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal pun Allahu Akbar panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar panggil kuat. Maka Umar Al-Khattab dengar.
Keluar ia kepada Rasulullah SAW dan ia menjela kain lepasnya, padahal ia berkata, Bilal bin Rabah, Umar Al-Khattab ni bila dengar keluar dia, maknanya lari dia, mendapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan kain tu menjela. Kelapa kabut tak sempat nak ikat dah dia ni. Ya Rasulullah, dia kata, demi Tuhan yang membangkitkan dikau dengan sebenar, demi sesungguhnya telah aku lihat seumpama yang dikata dia. Jadi Bilal bin Umar Al-Khattab pun bila dengar tu dia kata, wahai Rasulullah, kan, aku dengar macam ni juga. Lafaz tu dengar kat mana? Dalam mimpi lah. Maka sabda Rasulullah SAW, maka bagi Tuhan puji, maka demikian itu lebih sabit. Bila kata aku pun diajar macam ni juga dalam mimpi, maka Nabi kata mimpi ni mimpi kau lebih kuat lagi lah. Tapi ulama kata, walaupun lafaz azan ni Abdullah bin Zaid mimpi, Umar Al-Khattab mimpi, tapi bukanlah kita kata azan tu bukan yang lafaz, bukan yang diajar Nabi tu, mimpi sahabat. Ulama kata sebenarnya lafaz-lafaz tu itulah yang diajar kepada baginda Nabi SAW. Jadi maknanya bila sahabat apa Allah Akbar tu, dan dia kata mimpi kau ni benar. Lepas tu Umar Al-Khattab kata aku mimpi macam tu juga. Dia kata ini lebih menguatkan lagi. Jadi janganlah kita kata azan pun bukan doa Nabi. Sebenarnya lafaz itulah yang diajar kepada Nabi, dan lafaz itulah yang diperolehi oleh dua sahabat di dalam mimpi. Isyarat. Sebab kita berhenti dalam kita. Jadi sambung masih lagi berkaitan dengan azan. Itu cuma sebagai intro dia. Itulah lafaz azan ni, kisah dia macam tu, kan? Abdullah bin Zaid mimpi, kemudian datang kepada Nabi, cerita kepada Nabi mimpi yang macam ni. Kemudian mimpi apa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itulah mimpi dia. Kemudian Nabi suruh Bilal azan, sebab Bilal ni suara dia lanjut, tinggi, kan? Kemudian bila dengar, Umar Khattab pun berlari dia, kain pun tak sempat ikat, nak beritahu sama, kan? Itu permulaannya. Jadi kita akan sambung perbahasan ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.